Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat lagi sama-sama kita menyambung sesi kuliah mingguan kita. Dan malam ni kita sambung lagi berkaitan dengan sifat mereka yang dianggap sebagai orang riak. Yang mana minggu lepas kita dah cerita sikit berkaitan dengan riak, iaitu Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi minggu lepas kita dah ceritakan berkaitan dengan keadaan orang-orang yang riak, dan juga di antara perkara-perkara yang boleh dikatakan mereka itu sebagai hamba Allah yang riak terhadap ibadat mereka. Dan malam ni kita sambung lagi berkaitan dengan sifat orang-orang riak, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Allah sebut sifat-sifat orang munafik. Allah kata innal munafikin, sungguhnya orang-orang munafik ini yukhadi'unallah, mereka nak menipu Allah. Nah, orang munafik ni sifat dia nak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, sedangkan mereka tak tahu Allah tipu dia. Nak tipu Allah, Allah memadamkan tipuan orang munafik tadi. Itu sifatnya pertama. Yang kedua, Allah sebut di antara sifat orang munafik, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sembahyang, qamu kusala, mereka berdiri dengan rasa malas. Kusala ni malas. Nah, kaslan, malah. Ada orang nama Kaslan, Muhammad Kaslan, Muhammad malas. Panggil mak, panggil Kaslan, malas semua anak dia. Sebab mak nak panggil nama malas semua. Kusala ni malas. Letak nama lain, letak nama Radhi ke, Redha. Okey, seterusnya di antara sifat orang munafik, yura'unan nas, mereka dahlah malas. Yura'unan nas, buat ibadat ini nak memperlihatkan kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tiada menyebut nama Allah dalam solat melainkan sedikit sahaja. Allahu akbar. Ini di antara sifat orang munafik, lebih kurang riak tak? Sama dengan riak. Sifat orang munafik ni, yang pertama dia berpura-pura nak menipu Allah. Nak menipu Allah. Ingat Allah tak tahu. Nak menipu Allah. Sedangkan Allah mematahkan tipuan mereka. Yang kedua, mereka melakukan sembahyang dengan keadaan yang malas. Di sini ulama mengatakan sebenarnya orang-orang yang riak itu mempunyai sifat yang sama dengan sifat munafik. Mereka merasa berat untuk melakukan sembahyang, dan kalau melakukannya pun adalah bukan dengan semangat yang sempurna dan kemahuan yang teguh atau keinginan yang kuat. Perlakuan demikian ialah kerana mereka tiada pun mengharapkan pahala akhirat dan tidak pula takut akan azab Allah. Dia mari sembahyang pun Allahu akbar. Maknanya pahala Allah tu tak berapa harap mana dia. Dia datang mungkin sebab dia ni rasa orang suruh ke, ataupun dia ni terpaksa kena datang ke. Mereka tiada memahami makna atau pengertian ucapan dalam solat. Tak apa sembahyang. Kalau kita ni, kalau boleh, kita ni biar ada sifat dia panggil nasyid. Nasyid ni cergas, aktif. Bunyi azan rasa aktif. Kita nak test iman kita ni,
kita test ketika orang azan. Azan ni dia panggil seruan Allah. Allah wakilkan kepada muazzin ni suruh panggil kita datang ke rumah dia. Rumah Allah ni. Jadi Allah wakilkan kepada muazzin suruh panggil kita datang ke rumah Allah. Bila orang azan, Allahu Akbar, kita duduk buat apa? Kita duduk mana? Kita duduk lepok lagi. Kita duduk buat kerja lagi, duduk pakai seluar pendek lagi, duduk sembang lagi, duduk kedai kopi lagi. Iman kita. Kita rasa nasyid. Tak boleh. Kadang-kadang Allah azan pula dah. Rasa lama lagi. Guana. Dah. Sebab dia tak ada sifat nasyid. Bini pun pergilah abang masjid tu. Bini suruh pula datanglah dia masjid. Salah Allah lama-lama, bawa motor lama-lama, semayang pun Allah malah lah aku semayang. Jangan jadi gitu, takut-takut termasuk kusala tadi. Nah. Wala ya'tuna shalah illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihun. Surah At-Taubah ayat 54 Allah sebut, mereka tidaklah mengerjakan sembahyang melainkan mereka dalam keadaan yang malas. Wala yunfikuna illa wa hum karihun, dan mereka juga tidak membelanjakan harta ke jalan Allah dengan rasa, melainkan dengan rasa mereka tu benci. Kalau semayang malah, semayang juga tapi malah. Kalau sedekah pun Allah aku tak bubuh, nampak kat orang malu bubuh lah. Nah, ini dia panggil sedekah, tapi sedekah dia tak nak hati dia. Dia benci terhadap sedekah tadi. Ini sifat orang munafik dan sifat orang riak. Mereka sembahyang bukanlah kerana mereka mempercayai kewajipan, tetapi tidak kerana mengharap pahala, dan tidaklah pula untuk menyempurnakan diri mereka, tetapi mengerjakan sembahyang dengan rasa malas untuk perlihatkan kepada orang ramai. Ini di antara sifat yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan riak, iaitu mereka ni berpura-pura dan juga mereka ni buat sembahyang rasa malas. Kita janganlah. Okey, seorang sahabat Ali, Sayyidina Ali sendiri, Ali bin Abi Talib, dia sebut, dia kata di antara sifat orang riak ada 4. Yang pertama, bersifat malas apabila ia berseorangan. Kalau seorang malas. Yang kedua, bersifat rajin apabila ia bersama manusia. Masa manusia ramai dia pun rajin. Masa seorang malas. Kalau ada orang Allahu Akbar rajin, sujud tu lama sujud. Baca Fatihah tu ya Allah khusyuk molek. Kalau seorang ya Allah express. Solat Zuhur 4 rakaat tu 2 minit siap. Tapi kalau di masjid ramai-ramai, Allah, tambah-tambah orang cuik dia ke belakang pula. Cuik dia ke belakang dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Baca lain terus. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ia menambahkan amalan apabila ia mendapat pujian. Orang puji, sudah. Sedap. Dia sedap. Demo azan tadi. Esok mari pula nak azan. Sebab nak suruh orang puji. Sedap demo baca tadi. Baca pula esok. Ini dia panggil dia menambah amalan bila mendapat pujian. Yang keempat, ia mengurangkan amalan apabila ia mendapat celaan. Kalau orang cela dia, tak nak dah. Malah aku pergi masjid. Orang tegur aku tadi, tak betul baca Quran. Malah aku azan. Maknanya orang cela sikit tak nak buat dah. Dan ini di antara alamat sifat-sifat orang riak disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang pertama, dia malas apabila berseorangan. Yang kedua, dia rajin apabila bersama manusia. Yang ketiga, dia menambah amalan apabila mendapat pujian. Dan yang keempat, dia mengurangkan amalan apabila ia dikeji. Sedangkan kita kena ingat, kita ikhlas ni tak kira lah.
Tak, seorang ke, ramai ke, orang puji ke, orang cela ke, kita kena buat samanya. Itu ikhlas. 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 Nah. Dan akhir sekali di sini dia mengatakan bahawasanya bila seorang meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, dianggapnya zalim atau tidak bijak. Maka sudah tentulah orang-orang yang menjadikan ibadatnya untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sezalim-zalim orang yang zalim. Allah sebut dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang yang telah beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka mendapat kepimpinan Allah. Kita buat ibadat jangan campur. Kita jangan campur. Kalau kita buat kenduri, gulai kambing, sekawah, tiba-tiba masuk katok seekor dalam kawah tu, makan tak? Katok lompat-lompat masuk. Nampak lah ni, tengok, ya Allah, mati katok tu, hancur lebur lah katok. Sudah tak makan dah, curah dah sekawah tu. Begitulah seumpama ibadat kita. Kita semayang, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, campur dengan benda maksiat. Janganlah campur. Benda baik dengan benda zalim jangan campur. Tak apa ustaz, air dengan minyak tak bercampur. Sedap jawab. Air tak bercampur ustaz dengan minyak. Tak apa, tak ada masalah. Ada orang tanya, ustaz, orang ni dia semayang, tak tinggal semayang ni, tapi tak pakai tudung, tak tutup aurat. Lepas semayang keluar pakai seluar jeans seksi, tak pakai tudung perempuan. Mana ustaz? Solat dia terima tak? Terima, tak ada masalah. Solat dia sah. Tapi lepas tu dosa lah, dia berdosa lah. Esok-esok Allah timbang. Semayang, maksiat Allah timbang. Takut-takut hak semayang dia pun habis dengan sebab dia buat maksiat. Kalau boleh kita ni kena jaga masalah maksiat ini, kezaliman, takut-takut bercampur. Sebab Nabi sebut, bila kamu bercampur benda yang tak baik, benda baik, kamu zalim diri kamu sendiri. Allah tak menzalimi kita, tapi kita menzalimi diri kita sendiri. Allah tak zalim, tapi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Jadi begitulah, kita sambung yang minggu lepas berkaitan dengan sifat-sifat riak, yang mana kita cuba memfokuskan kepada jenis-jenis riak dan juga sifat-sifat riak. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapatlah menjauhi sifat yang terkeji ini, iaitu sifat riak, yang mana boleh merosakkan ibadat kita dan juga disebut oleh Nabi sebagai syirik kecil. Syirik khafi, yang mana mudah-mudahan kita berdoa agar kita dapatlah menjadi hamba Allah yang ikhlas terhadap segala amal ibadat kita, insya-Allah. Jadi minggu depan insya-Allah sambung lagi bab-bab lain berkaitan dengan penyakit-penyakit riak dan sebagainya, yang mana banyak lagi di antara penyakit yang kita perlu menghindari, perlu kita buang dan perlu kita jauhi daripada diri kita, insya-Allah. Kita sambung pada minggu depan, insya-Allah.